Dr. Wan Ismail, Bandar Tun Razak. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Ramadan Karim. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Tun Razak. Kementerian Pendidikan memberi tumpuan kepada pembekasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS melibatkan 4 komponen utama iaitu pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani sukan co-curriculum PAJSK, pentaksiran psikometrik PBSI dan pentaksiran pusat. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu komponen utama dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan, kemajuan, kebolehan serta tahap penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang telah ditetapkan. Pentaksiran bilik darjah memainkan peranan penting dalam memberikan gambaran yang jelas terhadap penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum. Melalui proses ini, guru dapat mengumpul maklumat secara sistematik, melakukan analisis serta refleksi yang berterusan bagi memantau kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran bilik darjah juga telah menunjukkan keberkesanannya dalam memantau perkembangan dan juga pencapaian murid secara berterusan serta memberikan asas kukuh bagi kecemerlangan akademik walaupun tanpa peperiksaan pusat sebelum ini seperti UPSR dan juga PD3. Kejayaan kohort murid yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 yang merupakan kohort murid selepas peperiksaan PD3 dibatalkan dan dimansuhkan membuktikan keberkesanan sistem pentaksiran berasaskan sekolah yang sedang dilaksanakan. Grade purata kebangsaan menunjukkan peningkatan berterusan daripada 4.74 pada tahun 2022 kepada 4.60 pada tahun 2023 dan seterusnya 4.49 pada tahun 2024, manakala peratus calon yang layak memperolehi sijil meningkat daripada 91.6% tahun 2022, 93.5% tahun 2023 dan 94.0% 2024. Dalam memastikan keseimbangan antara akademik dan pembangunan sosial, PAJSK dan PBSI turut memainkan peranan yang penting dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Melalui mekanisme ini, aspek efektif dan psikomotor murid dinilai melalui penyertaan dalam aktiviti sukan, co-curriculum dan nilai murni, minat dan juga kecenderungan murid masing-masing. Data bagi sesi persekolahan 2024-2025 menunjukkan bahawa penyertaan murid dalam aktiviti co-curriculum meningkat kepada 99.81% berbanding dengan 84.45% pada sesi 2023 dan 2024. Untuk maklumat ahli yang berhormat, mulai tahun ini, KPM akan melaksanakan matriks pembelajaran bagi murid tahun 4 dan tingkatan 3. Tingkatan 3 adalah pada tahun hadapan. Pelaksanaan pentaksiran ini adalah untuk melihat tahap sebenar penguasaan murid dalam kemahiran teras pembelajaran. Matriks pembelajaran ini bertujuan membantu sekolah dan guru memahami keperluan murid dengan lebih tepat supaya sokongan dapat diberikan lebih awal dan juga bersasar. Matriks pembelajaran tahun 4 akan menilai pencapaian murid dalam aspek literasi, numerasi, kemahiran asas saintifik. Pentaksiran ini membolehkan data digunakan untuk merangka program intervensi semasa murid berada di tahun 5 dan tahun 6, sekaligus membantu mereka membuat persediaan bagi transisi ke sekolah rendah ke sekolah menengah selain bagi persediaan menghadapi pentaksiran peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Bandar Tun Razak. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab. Saya kata tahniah kerana telah menunjukkan peningkatan dan sukses dalam apa yang telah dirancangkan. Tetapi dalam pelaksanaannya kita nak tengok apakah bagaimana penerimaan ibu bapa. Sebab kadang-kadang dah ketukar sistem-sistem ni, penerimaan ni penting. Dan juga bagaimana kita nak terjemahkan, mungkin ada blueprint, mungkin ada sistem yang baru, namun penterjemahan dalam pelaksanaannya
Dan kita nak tahu bahawa penciciran yang berlaku, walaupun yang mana yang dah sukses tu alhamdulillah bagus, tetapi yang tercicir itu bagaimana kita nak tumpukan supaya mereka terus diangkat. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Dun Razak. Terima kasih Tan Sri Speaker. Berkenaan dengan isu pelaksanaan program ataupun pendekatan baharu pihak KPM dalam mengangkat prestasi pendidikan kita, apabila kita berhujah atau berbicara berkenaan dengan keciciran yang berlaku. Keciciran kita ada beberapa segmen. Nombor satu mungkin adalah dari segi sama ada anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran dan PTP yang dilaksanakan. Dan dalam perkara ini seperti yang saya sebut tadi, tujuan utama bagi matriks pembelajaran tahun 4 yang bakal dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini adalah untuk membolehkan pihak KPM mengesan dengan lebih awal kelemahan dan juga pencapaian anak-anak kita di tahun 4 supaya segala intervensi dan juga langkah-langkah kita boleh selesaikan ataupun kita boleh ambil pada apabila mereka berada di tahun 5 dan juga tahun 6. Dan sememangnya sebelum pelaksanaan matriks pembelajaran tingkatan 3 ini juga dalam isu berkenaan dengan intervensi, apabila anak-anak kita masuk ke tahun 1, setiap tahun kita ada melaksanakan program intervensi untuk anak-anak kita yang kurang berkemampuan, yang menunjukkan sedikit kelemahan dari segi untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Dan program-program sebegini akan terus dilaksanakan bagi memastikan anak-anak kita tidak akan tercicir dari segi prestasi ataupun performance dengan izin pembelajaran masing-masing. Dan pihak KPM sentiasa juga menyediakan peluang yang sama kepada anak-anak kita biarpun di bandar ataupun di luar bandar ataupun di kawasan pedalaman untuk memastikan isu keciciran itu dapat kita tangani. Tahun lepas kita telah pun meluluskan rang undang-undang bagi mewajibkan pembelajaran persekolahan ke tingkatan 5 ataupun tempoh persekolahan sepanjang 11 tahun. Dan kita berharap dengan usaha-usaha sebegini dari segi pemantapan dan pengetatan dari segi perundangan dan pada masa yang sama secara praktikal seperti yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Bandar Tun Razak tadi, kita juga ada program-program seperti Sekolah K9 dan K11 yang sedang hangat diperluaskan oleh KPM. Kita yakin bahawa kita sedang dalam landasan yang betul dalam menangani isu keciciran anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, seterusnya saya jemput Kuala Kerau. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Penafsiran berasaskan sekolah PBN ini sikit sebanyak dia telah menambahlah beban baru serta langsung kepada guru. Sebagai contoh, kalau sekiranya sistem itu mewajibkan 50 evidence terhadap seorang pelajar, maka seorang guru ada 40 pelajar, maka beliau perlu menghasilkan 40 darab dengan 50 bersamaan dengan 2,000 penilaian itu untuk satu subjek, satu kelas. Bagaimana dengan sekiranya guru itu pegang 2-3 kelas ataupun 3 subjek. Dalam waktu yang sama, pihak atasan mahu tahu result dengan cepat dan segera serta lengkap. Jadi bagaimana kementerian memastikan kesetaraan standard dan objektif skor di seluruh negara bagi mengelakkan pelaporan yang tidak telus demi memenuhi KPI tersebut. Dan yang kedua, sekiranya wujud situasi guru menghadapi tekanan berkaitan ini, adakah langkah kementerian termasuk mewujudkan saluran aduan khusus yang menjamin kerahsiaan guru? Terima kasih, Tan Sri. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Berkenaan dengan sistem perekodan, pihak KPM telah pun memperkasakan pentadbiran berasaskan sekolah ini dengan pembangunan sistem pengurusan pentadbiran bersepadu SPBB yang telah pun kita maklumkan melalui surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 3 tahun 2023 iaitu pemberkasaan pentadbiran berasaskan sekolah mulai sesi akademik 2022-2023 yang mana ia menyatakan antara lain perekodan data PBD PAJSK segak
BMI 5-9T serta PPSI yang akan dilaksanakan secara dalam talian melalui sistem pengurusan pentaksiran bersepadu ini. Maka dalam sistem ini pihak warga pendidik kita boleh merujuk kepada standard yang ada dan juga membuat perekodan yang sewajarnya. Apabila kita berbincang berkenaan dengan sama ada perekodan itu telus dan juga adalah mencapai KPI yang sewajarnya, dalam perkara ini saya ingin mengingatkan kita semua bahawa biarlah kita mempunyai satu keyakinan yang tinggi terhadap prestasi dan juga kualiti warga pendidik kita. So kita perlu memberikan keyakinan terhadap keupayaan mereka dalam melaksanakan tugas dengan telus dan juga berprestij. Pada masa yang sama selalu dinyatakan berkenaan dengan kualiti ataupun kualiti berkenaan dengan ujian akhir sesi akademik yang selalu dibangkitkan di dalam dewan ini dan luar dewan ini. Suka saya sekali lagi menyatakan bahawa dalam segala perekodan ataupun penciptaan item bagi UASA ujian akhir sesi akademik ini, kesemua ini adalah berpaksikan kepada jadual spesifikasi ujian yang telah pun ditetapkan oleh lembaga peperiksaan dan segala pentaksiran dan penyebakan itu juga adalah tertakluk kepada kualiti yang telah pun ditetapkan. Dan berkenaan dengan soalan terakhir, berkenaan dengan aduan dan sebagainya, sememangnya pihak KPM ada amat cakna berkenaan dengan isu kesejahteraan guru dan baru-baru ini kita telah pun memansuhkan berkenaan dengan keperluan key-in bagi SPL KPM dan usaha-usaha sedang dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan itu dijaga. Dan bila-bila masa ada apa-apa aduan pihak KPM mengalu-alukan segala pandangan dan juga input hasil daripada warga pendidik untuk supaya kita sama-sama memperkukuhkan sistem dan ekosistem pendidikan kita. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, seterusnya